Assalamualaikum, dan pada hari ini saya akan menunjukkan anda video saya tentang jenis penyakit jantung ya. Okey, sebelum kita bermula, kita perlu kena pasti apakah itu penyakit jantung. Penyakit jantung adalah penyakit yang membahayakan jantung dan mampu memberhentikan fungsi jantung. Kebiasaannya merupakan penyakit yang berasal daripada aktiviti atau kegiatan pesakit. Ini adalah contoh manusia sebelum terkena penyakit jantung. Dan ini pula adalah mangsa yang terkena penyakit jantung. Okey, sekarang kita perlu kena pasti apakah penyebab penyakit jantung. Menurut Organisasi Kesihatan Dunia, sakit jantung adalah kerosakan atau gangguan pada fungsi organ jantung. Gangguan tersebut terjadi akibat akumulasi faktor-faktor risiko seperti kadar kolesterol dan tekanan darah yang tinggi. Penyakit jantung terbahagi kepada 11, iaitu penyakit arteri korona, trakikardia, penyakit otot jantung, penyakit katup jantung, bradikardi, gagal jantung, penyakit jantung bawaan, gangguan cerebrovaskular, angina, penyakit jantung reumatik dan aterosklerosis. Penyakit arteri korona. Penyakit arteri korona merupakan jenis penyakit jantung yang paling umum di mana arteri menebal akibat akumulasi lemak. Kondisi ini menghambat jumlah darah yang masuk ke dalam jantung dan meningkatkan tekanan darah. Dan seperti anda boleh lihat di sini, ini adalah contoh jantung yang terkena penyakit arteri korona. Trakikardia. Trakikardia merupakan istilah medis untuk peningkatan denyut jantung. Palpitasi dan detak jantung yang tinggi dapat disebabkan oleh merokok, alkohol dan stres. Ini pula merupakan contoh jantung apabila terkena trakikardia. Seterusnya, kami akan bergerak kepada penyakit otot jantung. Penyakit otot jantung merupakan penyakit di mana otot-otot jantung mula menjadi lemah. Fungsi otot-otot jantung akan melambat sehingga tidak mampu membawa darah yang cukup untuk tubuh. Dan seterusnya, dan di sini kita boleh nampak jantung yang normal dan jantung apabila terkena penyakit otot jantung. Dan seperti anda boleh lihat, berlakunya pembesaran otot jantung ya. Seterusnya, kami akan melihat penyakit katup jantung. Okey, jantung memiliki 4 katup. Jika salah satu atau lebih dari satu katup jantung tidak bekerja dengan baik, seseorang itu akan mengalami strok atau angina. Dan buat sekarang kita akan menghiraukan angina dahulu. Dan kita akan melihat seperti yang boleh lihat di sini, ini adalah jantung apabila terkena penyakit katup jantung ya. Seperti yang boleh lihat, katup-katup ini dah dalam keadaan yang sangat teruk. Okey, seterusnya kita akan bergerak kepada bradikardi. Bradikardi merupakan istilah medis untuk denyutan jantung yang lambat. Bradikardi berlaku ketika otot-otot jantung mula lelah. Alat pacu jantung yang dipasang di jantung dapat kembali memacu denyutan jantung yang melemah. Okey, dan di sini kita boleh nampak ya, bradikardi penyakit di mana detak jantung berdetak di bawah normal kurang daripada 60 kali per minit, iaitu minima bagi denyutan jantung seorang manusia yang sihat. Tapi malam ni kita jumpa contoh-contoh lain untuk bradikardi. Dan kita akan bergerak kepada penyakit yang seterusnya. Gagal jantung. Gagal jantung sering terjadi ketika jantung tidak dapat membawa darah dan berhenti bekerja. Gagal jantung mampu berlaku ketika seseorang kehilangan banyak darah, terkejut atau gangguan paru-paru. Dan seperti kita boleh nampak di sini ya. Contoh yang sangat baik ya. Okey. Dan seterusnya kita boleh lihat jantung sihat dan jantung ketika gagal jantung dan tanda-tanda gagal jantung di situ ya. Okey, seterusnya. Tetapi sebelum itu, ini adalah pesanan daripada kami ya. Silalah jaga diri sendiri ya. Seperti anda boleh nampak, inilah akibat penyakit jantung. Okey, kita bersambung ya. Okey, ini adalah penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan kadang-kadang adalah di mana
Kadang-kadang bayi dilahirkan dengan jantung yang lemah atau jantung berlubang. Ini mampu dibaiki melalui pembedahan, tetapi ada peluang di mana pembedahan itu mungkin gagal dan bayi akan meninggal dunia. Okey, seterusnya, gangguan cerebrovascular. Terjadinya hambatan dalam sirkulasi darah dari jantung ke otak. Disebut penyakit cerebrovascular. Sangat berbahaya kerana dapat menyebabkan strok di otak. Dan di sini kita boleh nampak tubuh badan yang terkena gangguan cerebrovascular di sini ya. Okey, dan seterusnya angina. Angina seperti yang kita telah sebut tadi di bahagian-bahagian sebelumnya, adalah istilah medis yang menggambarkan rasa sakit dan sesak di sekitar dada kerana kekurangan oksigen. Sering berlaku disebabkan oleh arteri jantung atau korona yang tersumbat. Dan di sini kita boleh nampak ya, pakcik ni dah terkena angina. Dah kekurangan oksigen ya. Dan akhirnya innalillah. Seterusnya, penyakit jantung reumatik. Infeksi bakteria yang mempengaruhi sendi dan katup jantung. Kebiasaannya muncul pada usia yang tua. So, kanak-kanak dan remaja biasanya tidak akan mengalami penyakit jantung reumatik. Walaupun orang tua mungkin lebih berpotensi yang lebih tinggi untuk terkena penyakit jantung reumatik ini, jangan risau, ia dapat diubati dengan menjalankan pembedahan. Dan di sini kita boleh nampak ya, pada stenosis katup aorta, darah tidak dapat mengalir dengan bebas dari ventrikel kiri ke aorta. Okey, boleh nampak ya semua. Okey, dan kita seterusnya pergi ke penyakit jantung yang terakhir, iaitu atherosclerosis. Merupakan pengerasan arteri. Berlaku kerana adanya endapan wabak, racun dan lemak. Dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah atau strok jantung. Okey, atherosclerosisnya seperti yang anda boleh lihat di contoh ni. Okey, berlaku apabila tumbuhnya plak seperti yang ada di gigi-gigi di mulut kita ya. Plak ini mula tumbuh di dalam arteri dan melambatkan pengaliran dan menjadikan pengaliran darah kurang lancar, dan dapat membawa kepada strok lah kerana darah tak dapat mengalir ke bahagian badan tersebut. So, pengajaran daripada video ini, saya sarankan yang kita patut jaga kesihatan jantung kita lah ya. Sebab jantung merupakan antara organ yang paling penting di dalam badan kita. Dan jika kita tak jaga, ada banyak penyakit yang boleh datang ke jantung kita dan mampu membunuh kita ya. So kalau tak jaga kesihatan nanti, takut nanti game over lah. Okay, so itu saja daripada saya. Kita akan menggerak ke outro video ini ya. Okay, dan sekian saja daripada saya dan Sophie ya. Malangnya saya tak dapat disertai oleh Sophie pada waktu rakaman ini sebab dia sedang berada di rumah dan saya juga berada di rumah saya sendiri. So dengan itu saya akan letak gambar untuk mewakili dia ya. Okay. Okay, so terima kasih banyak-banyak kerana menonton video ini sampai habis. Jika anda telah mempelajari sesuatu yang baru, jangan malu untuk berkongsi dengan orang lain. Dan jika anda suka tengok video ni, silalah like video ni ya. Saya tak perlukan view yang berlama ni, cuma saja minta. Kan Sophie kan? Tak apalah. So apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak. Dan buat sekarang, selamat tinggal.